Kek TV KPM. Pertama tadi kita dah belajar pasal pengenalan, pengawetan makanan, ada dua, pengetinan dan juga pembotolan. Seterusnya proses, macam mana proses pengetinan, macam mana proses pembotolan. Okey, untuk ini kali yang ketiga, kita masuk kepada topik kepentingan pengawetan makanan. Kan kita buat pengawetan makanan ni kan tujuan dia untuk apa? Kan apa kepentingannya kita membuat pengawetan makanan? Okey. Aiman, kat sebelah Aiman tu nampak tak ada carta? Ada pokok. Ada pokok kan, ada peta minda di situ, bentuk pokok, ada buah apple kat situ. Okey. Kepentingan pengawetan makanan. Okey. Cikgu bacakan, cikgu terangkan. Okey, yang pertama, kenapa ada pengawetan makanan? Tujuannya untuk supaya makanan tu mudah disimpan. Betul tak Aiman? Betul cikgu. Kan? Sebabnya ada yang dalam tin, ada yang dalam botol. Jadi kita buat penyimpanan pun senang. Kan? Tak ada terdedah macam tu saja. Seterusnya, bila dah senang nak disimpan, kan? Mestilah makanan tu tahan lebih lama. Kan, tahan lebih lama. Okey. Seterusnya untuk mengelakkan pembiakan bakteria. Kita buat pengawetan makanan, tujuan dia untuk supaya makanan tu tahan lebih lama. Kerana apa? Untuk mengelakkan pembiakan bakteria. Bila bakteria tu tak membiak, jadi makanan tu lagi tahan lebih lama. Makanan tu pun tidak cepat rosak. Okey. Seterusnya, dapat merasai makanan dari negara lain. Kan? Betul tak? Betul, cikgu. Contohnya, makanan apa yang daripada negara luar. Contoh mushroom soup. Betul kan? Okey. Jadi kalau tak ada dah pengawetan makanan ni, nak negara daripada yang jauh, mengambil masa yang lama, kan nanti makanan tu akan cepat rosak. Bila ada pengawetan makanan, kan dapatlah kita merasai makanan dari negara yang lain. Okey. Seterusnya, memudahkan penghantaran makanan. Bila senang disimpan, diletak dalam botol-botol ataupun tin, kaedah penghantaran makanan tu pun menjadi sangat cepat, mudahlah kan. Okey. Seterusnya, mengurangkan pembaziran makanan. Kan betul tak, bila dah ada tempat nak simpan kan duduk dalam botol, dah siap guna, contoh sos tomato kan. Dah disediakan dalam botol, senang disimpan, takkanlah kita nak guna sos tomato sampai habis. Mestilah kita guna sikit-sikit kan. Dah siap dah guna, simpan balik. Jadi mengurangkan pembaziran makanan. Itulah antara kepentingan pengawetan makanan. Sebenarnya banyak lagi. Cuma cikgu ringkaskan dalam 6 yang fokus yang utama yang ini. Okey cikgu. Maknanya banyaklah kepentingan ni cikgu. Betul. Dalam kita buat botol dan juga tin ni cikgu ya. Betul. Kan. Tapi Aiman kena faham juga sebenarnya pengawetan makanan ni ada banyak kaedah pengawetan makanan. Cumanya untuk hari ini cikgu sentuh pasal pengetinan dan juga pembotolan. Okey, baik cikgu. Untuk seterusnya cikgu? Okey, untuk seterusnya kan mestilah dah diterang-terangkan, mestilah cikgu nak uji Aiman. Nak tahu kefahaman Aiman ni kan. Okey. Cuba tengok dekat sebelah tu. Okey, ada kuis pengukuhan. Kuis pengukuhan mengenai kepentingan pengawetan makanan. Okey, cikgu terangkan dulu apa yang Aiman nak kena buat. Okey. Arahan dia apa dia Aiman? Boleh tak tolong baca? Okey, arahannya adalah kuis pengukuhan kepentingan pengawetan makanan. Arahan, tandakan tempat yang betul. Okey, di situ ada pernyataan, ada 5 pernyataan. Okey, ada kotak betul atau salah. Jadi cikgu minta Aiman baca dan Aiman tanda mana satu, betul ke salah pernyataan tu. Aiman baca dan jawab. Boleh? Baik cikgu, boleh. Yang pertama, menyebabkan pembaziran makanan. Jadi saya rasa kita dapat menjimatkan sebenarnya. Jadi jawapannya adalah salah. Okey, jawab dulu. Okey, saya jawab dulu cikgu. Dan yang kedua, tandakan tempat yang betul. Saya tanda right ke cikgu? Tik je. Okey. Okey. Dan seterusnya kita jawab soalan yang kedua, makanan tahan lebih lama. Betul cikgu? Okey, tak apa, Aiman jawab dulu. Dan seterusnya yang ketiga, mengelakkan pembiakan bakteria. Betul. Dan yang seterusnya yang keempat, makanan mudah disimpan. Betul. Dan yang kelima, tidak dapat menikmati makanan dari negara luar. Jawapannya
salah. Okey. Baik, cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Jawab soalan kuis. Okey, murid-murid pun sama-sama yang di rumah tengok juga soalan ni sama-sama jawab Sekarang kita semak betul tak Aiman kita jawab. Okey, yang pertama. Penyataannya menyebabkan pembaziran makanan. Tadi cikgu kata bila dah diawet makanan senang simpan kan. Patutnya dia tak adalah membazir. Tidak adalah membazir kan. Makanan tu tahan lebih lama tak adalah membazir, betul tak? Jadi salah. Pernyataan ni salah. Jadi jawapan Aiman betul. Okey. Yang kedua, makanan tahan lebih lama. Aiman jawab betul. Memang betul pun. Makanan tu akan tahan lebih lama. Okey. Yang ketiga, mengelakkan pembiakan bakteria. Pun betul. Itu kepentingan pengawetan makanan. Okey. Aiman jawab betul. Okey, bagus. Yang keempat, makanan mudah disimpan. Pun betul. Kepentingan pengawetan makanan sebab dah dibotolkan, ditinkan cantik-cantik, mestilah makanan tu mudah disimpan. Okey, yang paling akhir, yang kelima, tidak dapat menikmati makanan dari negara luar. Pengawetan makanan ini menyebabkan kita tak dapat nak menikmati makanan dari negara luar. Salahlah kan? Sebabnya dah diawet, supaya menjadi tahan lebih lama, walaupun jarak yang jauh, kita dapat menikmati makanan dari negara luar. Okey. Jadi 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul, 5 betul, semua betul. Memang bagus Aiman. Jadi cikgu nak bagi ganjaran. Cantiklah. Apa ganjaran cikgu? Okey, ganjarannya. Okey, ambil dalam kotak tu. Dalam kotak ni cikgu? Wow. Okey. Ada bintang lagi lah cikgu? Ada bintang lagi. Boleh saya lekatkan? Boleh. Okey, lekatkan di carta ganjaran Aiman. Baiklah cikgu. Tapi saya ada satu soalan lah cikgu nak tanya kat cikgu. Boleh ke? Boleh. Saya pernah makanlah orang kata kari ayam di dalam tin cikgu. Okay. Saya pun tertanya-tanya juga macam mana proses pengetinan kari ayam tu cikgu. Okey kan. Tadi kari ayam dalam apa tadi? Aiman dalam cakap tin, dalam tin. Okey, tadi kita dah sentuh proses pengetinan yang ada 4 langkah tadi. Itulah langkah-langkah dia. Yang pertama, makanan tu perlulah dimasak dahulu kan. Okey, kemudian dimasukkan ke dalam tin. Okey. Yang kedua, kemudian makanan tu akan dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi selama 20 minit. Yang ketiga, barulah makanan tu akan dipatri dengan penutupnya. Ditutup dalam bekas kedap udara untuk apa? Untuk buang semua udara bagi mengelakkan mikroorganisma tu ada. Dan last sekali barulah kita label dan simpan untuk dipasarkan. Okey, baik cikgu. Jadi kita dapat tahan barang ni dengan satu tempoh yang cukup lama cikgu kan. Tapi macam mana kita nak tengok benda ni dah rosak ke belum ke? Kita boleh tengok tarikh luput ke macam mana cikgu? Okey, betul. Bagus soalan Aiman. Kan? Okey. Makanan ni, adakah makanan yang dalam tin dan botol ni akan tahan selama-lamanya? Aiman jangan salah faham. Dia pengawetan makanan ni pun dia punya maksud di mula-mula tadi yang cikgu terangkan pun untuk menghalang dan melambatkan proses pertumbuhan mikroorganisma tu kan. Bukannya maksudnya selama-lamanya makanan tu boleh tahan lebih lama. Dia akan ada tarikh luput dia. Jadi kan kalau di sini cikgu tengok kalau kita nak beli makanan, tengok dekat botol, biasanya dekat penutup. Atau cuba Aiman ambil yang tu. Tengok ada tak tepi tu? Lah cikgu. Ada tarikh luput. Ni. Di situ tarikh luputnya. Okey. Di situ tarikh luputnya. Maksudnya kita kena boleh guna produk ni sehingga sebelum tarikh tu. 10 hari bulan 11 2023. Jadi sekarang boleh guna lagi tak? Boleh lagi lah cikgu. Bagus Aiman. Cuba tengok yang tin tu pula. Ada tak tarikh luput ni? Baik cikgu. Macam saya tengok kan kalau saya pergi ke kedai kan, kadang saya nak beli makanan yang berada dalam tin. Tapi tiba-tiba tengok tin tu kemik lah cikgu. Mak saya kata kalau yang kemik ni tak boleh ambil. Boleh jadi dia dah terbuka sikit ke macam mana cikgu? Okey, betul. Kalau kita pergi ke pasar raya, ke pasar ke untuk membeli barang-barang dapur terutamanya makanan, kan? Kita mesti jadi pengguna yang bijak, kan? Okey, yang pertama tengok tarikh luputnya. Yang kedua tengok keadaan fizikal produk tersebut. Kalau dah kemik, betul Aiman cakap tadi, kan? Kemungkinan tin tu boleh menyebabkan ada terbuka sikit ke, menyebabkan udara boleh masuk. Itu yang kita
jangan ambil kalau tin tu sudah kemek. Takut menjejaskan kualiti makanan tersebut. Jadi cikgu, kalau saya pergi ke kedai nanti, kan, saya nak pilih makanan yang dalam tin ni cikgu, cikgu boleh bagi sikit tips tak? Mungkin saya nak kena tengok belik dulu ke, apa yang perlu saya lihat pada tin ni? Cikgu boleh bagi tips sikit? Okey, yang pertama bila kita nak beli makanan-makanan yang diawet ni, yang pertama, okey, kita kena tengok tarikh luput. Betul. Yang kedua, tengok fizikal, keadaan fizikal produk tersebut kan, sama ada pecah ke, kemek ke kan. Kalau itu elakkan. Kita kan ada pilihan, kita ambil yang lagi elok. Okey. Didik TV KPM